Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatika Syawana binti Yaakob, nombor matrik pelajar BA 20110678, akan membentangkan mengenai video individu bagi subjek AS 20503 iaitu Analisis Dasar Luar Semester 1 2021-2022 mengenai tajuk iaitu Dasar Luar Era Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu mengenai keutamaan dalam hubungan dua hala. Pengenalan bagi tajuk ini dapat didefinisikan iaitu dasar luar dapat ditakrifkan sebagai sikap dalam memperkukuhkan serta mengekalkan hubungan dengan dua negara yang lain. Menurut Evans dan Newham pada tahun 1985, tindakan aktor negara bertindak balas dan berinteraksi dengan pesertarannya. Dasar luar juga berperanan sebagai kedaulatan sesebuah negara tidak diancam oleh musuh daripada negara jiran, negara atau negara kuasa besar yang lain. Malaysia juga memainkan peranan yang berkesan dan strategik di mana setiap tindakan yang diambil memainkan peranan dan menjamin keamanan, kebebasan dan semangat kerjasama dalam pertubuhan antarabangsa. Seterusnya, dasar luar Malaysia dapat dilihat mempunyai pelbagai ciri-ciri yang tersendiri dan berbeza-beza mengikut pemerintahan Perdana Menteri yang dilantik. Perdana Menteri yang pertama adalah Tun Abdul Rahman yang pemerintahannya pada tahun 1957 sehingga 1969 yang didorong oleh kelangsungan hidup negara yang baru dicapai selepas kemerdekaan. Perdana Menteri yang kedua adalah Tun Abdul Razak yang memerintah pada tahun 1970 sehingga 1976, di mana ia mengikut arus perubahan iaitu di antaranya menganggotai Kepimpinan Pertubuhan Persidangan Islam iaitu OIC, dan seterusnya Tun Hussein Onn iaitu Perdana Menteri ketiga iaitu pada tahun 1976 sehingga 1981 bergabung dengan ASEAN dan menjadi asas dalam dasar luar negara Malaysia berikutan daripada kejatuhan Saigon dan Vietnam. Perdana Menteri keempat iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad iaitu pemerintahannya pada tahun 1981 sehingga 2003 menyambung legasi dengan pendiriannya dengan pembelaan kuat dan bersemangat kebangsaan untuk hak dan pembangunan sokongan daripada kerjasama Selatan-Selatan. Dan ia disambung oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi pada tahun 2003 sehingga tahun 2009 yang dikatakan sebagai proses evolusi yang diperhalusi dalam kedalian beliau. Seterusnya, Perdana Menteri ke-6 yang dilantik adalah Datuk Seri Najib Tun Razak yang dilantik pada 3 April 2009 telah berusaha dalam memantapkan dan membaik pulih kedudukan dan kestabilan negara. Beliau juga telah bekerjasama dalam kerjasama tertentu seperti ASEAN, OIC, NAM dan sebagainya. Beliau juga menjalinkan hubungan dua hala iaitu diplomasi dua hala dengan negara-negara maju yang lain dalam bidang ekonomi seperti di negara China, Jepun, Singapura, Amerika Syarikat dan sebagainya. Seterusnya, Malaysia juga telah menjalinkan hubungan diplomatik bersifat dua hala ke atas negara China. Hubungan Malaysia-China terjalin bermula daripada 3 dekad yang lalu yang berkaitan dengan keselamatan serta kepentingan politik yang merangkumi daripada aspek ekonomi dan sosial. China juga merupakan negara yang tidak memberi ancaman kepada rantau Asia serta menjadi akar penting dalam menjalinkan hubungan kerjasama dalam pelbagai bidang yang dijalankan. Seterusnya, negara China juga tidak memberi ancaman dan tidak menggunakan kekerasan atau keteteraan dalam mempengaruhi dan memperluaskan bidang
dan perluasannya ke negara-negara yang lain. Datuk Seri Najib Tun Razak juga menjadikan pelaburan asing antara Malaysia dan China untuk menaikkan perhatian masyarakat China untuk datang melawat ke Malaysia. Malaysia dan China juga mempunyai hubungan yang baik antara pemimpin dan masyarakat perniagaan di samping lawatan ke semua peringkat. Datuk Seri Najib juga berkata bahawa kemakmuran masa depan mana-mana negara bergantung kepada prestasi rakyatnya. Seterusnya, Malaysia juga telah menjalankan hubungan dua hala ke atas Singapura. Hubungan dua hala antara Malaysia dan Singapura mempunyai pelbagai istilah seperti swim twin, kembar siam, sibling rival iaitu persaingan adik-beradik atau juga dikenali sebagai family liquor iaitu perkahlian keluarga di mana ia menggambarkan akan isu-isu yang sensitif di antara kedua-dua buah negara ini dan akhirnya menjadi ketegangan antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, mereka masih memerlukan satu sama lain dari segi ekonomi. Malaysia-Singapura dianggap sebagai hubungan istimewa, simbiotik dan saling bergantung antara satu sama lain disebabkan faktor sejarah, ideologi, ekonomi, kebudayaan dan etnik. Datuk Seri Najib Tun Razak juga mengadakan kerjasama ekonomi antara syarikat-syarikat swasta dan syarikat GLC bagi kedua-dua negara tersebut. Kedua-dua buah negara ini harus dipertingkatkan bagi tujuan meningkatkan pelaburan Singapura di Malaysia atau pelaburan Malaysia di Singapura. Bagi Malaysia dan Jepun pula, hubungan dua hala dapat dilihat dengan dinamik iaitu daripada pemerintahan yang dikendalikan oleh Perdana Menteri Jepun iaitu Kishi Nobusuke yang berkunjung ke Malaysia pada tahun 1957. Pada tahun 1958, Tun Abdul Rahman berbalas kunjungan bagi mencapai perjanjian perdagangan Jepun Persekutuan Tanah Melayu. Pada era Datuk Seri Najib Tun Razak, beliau memperkenalkan model baru ekonomi baru iaitu MEB yang bertujuan untuk menggandakan pendapatan menjelang tahun 2020. Hal ini juga sekaligus dapat menarik pelaburan Jepun untuk melabur ke atas Malaysia, menunjukkan trend yang stabil tanpa sebarang masalah yang menjejaskan hubungan dua hala diplomatik ke atas kedua-dua negara tersebut. Akhir sekali, hubungan dua hala dapat dilihat daripada Malaysia dan Amerika Syarikat. Amerika Syarikat dianggap sebagai pelindung kepada negara kecil iaitu Malaysia semasa berlakunya Perang Dingin di antara Amerika Syarikat, Rusia dan China. Amerika Syarikat dan Malaysia bekerjasama dalam pelbagai kerjasama ekonomi seperti ASEAN, APEC dan WTO. Kerjasama dua hala ini mengembangkan aspek pendidikan, pelancongan, pembankan, perkhidmatan dan hubungan diplomatik. Datuk Seri Najib Tun Razak dan Barack Obama berusaha dalam memperbaiki dan meningkatkan ekonomi serta kepentingan negara masing-masing. Amerika Syarikat merupakan rakan perdagangan terbesar Malaysia. Sebagai kesimpulannya, era Datuk Seri Najib Tun Razak lebih menekankan akan jalinan hubungan dua hala ke peringkat antarabangsa. Hubungan dua hala ini lebih memudahkan kedua-dua buah negara dapat mencapai kata putus dan memperoleh kebaikan serta kepentingan masing-masing. Hubungan dua hala ini juga lebih bersifat efektif disebabkan hubungan tersebut tidak memerlukan campur tangan negara ketiga dalam menyelesaikan isu tersebut. Malaysia juga mengembangkan hubungan dengan pelbagai lagi negara bagi mencapai objektif sesebuah negara yang maju menjelang tahun 2020.